Ada beberapa faktor yang menyebabkan saya membuat kenyataan hari ini, meminta Najib untuk supaya beliau mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri sekarang. Ini kerana beliau telah gagal membuktikan kepimpinan yang boleh dipercayai dan diharapkan. Dan rata-rata nampak bahawa rakyat tidak lagi meyakini kepimpinan beliau. Terutama sekali beberapa isu. Pertamanya isu ekonomi, keduanya isu agama, ketiganya isu perkauman, keempat isu rasuah dan penyelenggaraan kuasa, dan yang kelima yang paling ketara sekali ialah sikap Najib sendiri, sikap sambil lewa, tak peduli dan tak bertanggungjawab tentang apa yang berlaku dan dilakukan oleh beliau sendiri. Beliau, Najib, telah memukir janji-janji pilihan raya, sama ada melalui ucapan-ucapan dia dan juga manifesto UMNO Barisan Nasional sendiri. Ya. Sebagai contoh, saya masih ingat apabila Pakatan Rakyat mencadangkan supaya mengesyorkan bahawa Pakatan Rakyat akan menurunkan harga minyak selepas pilihan raya. Dia kata minyak tak boleh turun, tetapi dia janji minyak tidak akan naik. Apa yang berlaku? 3 bulan, hardly 3 bulan, belum sampai 3 bulan dia naikkan harga 30 sen. Alasan dia nak kurangkan subsidi. Maknanya harga naik lah. Kemudian ikutan daripada itu, harga gula pula dihapuskan. Subsidi dihapuskan, naik 30 sen. Kemudian tu tarif elektrik bulan Januari naik 100%. Sekarang ni apa yang diwar-warkan iaitu tol. Tol akan dinaikkan. Begitu juga dengan public transport seperti LRT, bas, taksi, lori-lori yang mengangkat bahan-bahan makanan, pembinaan dan sebagainya. Ini semua akan melibatkan kos akan naik. So kemudian tu juga yang keduanya, hutang negara telah mencecah lebih 600 bilion. Satu angka yang amat menakutkan kita. Maknanya rakyat, anak-anak kita akan dibebani oleh hutang ini. Jadi nak menutup hutang-hutang ini semua ni, maka itulah sebab kerajaan mengenakan cukai, mengambil tindakan-tindakan yang menyusahkan rakyat. Terpaksa kerana kerajaan tidak ada duit. Ya. Nilai ringgit jatuh begitu ketara sekali berbandingkan negara-negara lain, terutama sekali dalam ASEAN ini. Mengikut World Bank report, mengikut laporan World Bank, Bank Dunia, pada tahun 2011 saja 200 bilion RM200 bilion hilang daripada sistem yang ada dalam negara kita ini. Maknanya ketirisan, rasuah dan sebagainya, duit dihantar ke luar negara tak boleh dikesan. Kemudian kos sara hidup melonjak begitu ketara yang sedang dialami oleh masyarakat, terutama sekali dalam masyarakat bandar. Dan keperitan ini saya yakin dan ramai ahli-ahli ekonomi yakin bahawanya akan dirasai, dihadapi oleh rakyat luar bandar dalam masa 2-3 bulan akan datang. Kerana apa? Kerana apabila kos pengangkutan naik, apabila melalui minyak dan sebagainya, cuba bayangkan harga barang-barang ikan, keperluan ikan, sayur-sayuran dan sebagainya diimport, diangkat oleh lori daripada Siam atau Kemerauan, datang ke Pasar Borong, Selayang contoh. Daripada Selayang Borong nak hantar ke Felda, ke pendalaman, itu semua kos pengangkutan naik, tol naik, semua naik. So akhirnya yang terpaksa menanggung kenaikan ini semua ialah rakyat, termasuklah rakyat luar bandar. Yang ini yang kita Pakatan Rakyat bimbang lama dah. Kita dah nampak dah benda-benda ni. Tetapi oleh kerana nak menang pilihan raya, UMNO BN bawa kepimpinan Najib ni, dia menabur berbagai janji gula-gula dengan brimnya lah, dengan itu, dengan ini. Dari segi agama, kalimat Allah
Pada saya ini adalah mainan politik yang sekarang ni makan diri balik. Oleh kerana nak menang pilihan raya pada pilihan raya yang lepas, nak dapatkan sokongan daripada masyarakat Kristian, pengundi-pengundi Kristian, maka dia mengadakan perundingan melalui menteri dia Idris Jala dengan Persatuan Katolik atau Kristian Community, dan bersetuju 10 perkara, 10 poin untuk menyelesaikan masalah. Salah satu perkara yang paling penting dalam 10 poin itu ialah membenarkan penggunaan kalimah Allah oleh orang yang bukan Islam, oleh Kristian di Malaysia dan di Indonesia dan di Sabah Sarawak. Membenarkan pengimportan buku Alkitab ke dalam negara kita ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dan Iban dan sebagainya, menggunakan kalimah Allah. Membenarkan percetakan Alkitab dalam bahasa Malaysia tanpa sebarang condition, asalkan dengan satu syarat, ada salib di luar kali kulitnya itu. Apabila penghakiman dibuat oleh Mahkamah Rayuan baru-baru ini, Najib pergi Sabah Sarawak, beritahu orang Sabah Sarawak, keputusan mahkamah ini tidak meliputi Sabah Sarawak. Ini satu perkara yang tak masuk akal, kerana undang-undang negara, hakim-hakim negara. Jadi ini tak masuk akal. Tapi itu permainan dia. Balik di sini dan Perhimpunan Agung UMNO, dia bertegas bahawa kalimah Allah ini untuk orang Islam saja. Ini permainan Najib. So, saya rasa ini senjata makan diri. Kemudian dari segi isu perkauman, bermula dengan Chinese Tsunami. Apabila pusat pilihan raya diumumkan, dia rasa terkejut dan dia menggunakan perkataan istilah Chinese Tsunami. Dan ekoran daripada itu, surat khabar utusan terutama sekali muka depan mempersoalkan apa lagi China nak. Pemimpin-pemimpin UMNO buat cara terang-terang pasal the leader dah bercakap dah. Ini leadership by example. Bila pemimpin dah bercakap macam itu, anak buah pun bercakap dah, berkokok lah. Kemudian sebelum Felda, sebelum pilihan raya 13, masa dia marah dengan nak dapatkan sokongan daripada penukar Felda, kalau you masih ingat, ada sekelompok orang Felda yang tak bersetuju dengan cadangan penyenaran Felda Global dan sebagainya. Apa perkataan dia gunakan? Haram jadah. Seorang pemimpin tak boleh gunakan ayat-ayat tu. Sejak zaman Tengku Abdul Rahman sampailah Daulah Badawi yang tidur ni pun tak ada gunakan perkataan-perkataan tu. Mahathir sendiri pun tak gunakan. Haram jadah. What is haram jadah? Kemudian rasuah dan penyelewengan kuasa, pemberian projek-projek mewah. Walaupun dia kata kita ni nak mengamalkan transformasi, keterbukaan dan sebagainya, tapi kita lihat projek-projek mega diberi macam tu saja. Contoh MRT Ampang, shortlisted company Joshken tak qualified dari segi technical dan financial, dari segi experience out. Nak pulang duit dia, Najib offered, terus kasih perintah, arahkan, beri pada Joshken. Pasal apa? Tan Keng Hock, kawan baik dia, salah guna kuasa. Macam government jet. Government jet hanya boleh digunakan untuk urusan resmi kerajaan. Maknanya kalau ada mesyuarat di Kelantan, ataupun di luar negara lah, itu yang termaktub dalam aturan-peraturan kerajaan ialah yang boleh pakai Agong, Permasyurat Agong, Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Nama bini-bini dia ikut dia, mengikut dia. Lah ni Rosmah boleh berlagak macam Qatar. Bila press bantai-bantai tanya-tanya, dia kata apa? I've been using it, saya dah gunakan jet kerajaan lama sebelum Najib jadi Perdana Menteri. The cost nak maintain tu 1 jam perjalanan 27,000 RM. Lavish. Ini Najib, dia punya bill electricity
Jawapan dalam parlimen, jawapan bertulis dalam parlimen, jumlah wang yang kerajaan terpaksa bayar pada tenaga nasional untuk rumah Najib, rumah Perdana Menteri Seri Perdana tu, kompleks Seri Perdana tu, 2.2 juta. Itu sikit. 2.2 juta. Saya nak beritahu you, biar you faham sikit benda ni. 2.2 juta setahun, ya. I do calculation for you. 2.2 juta setahun bagi dengan 365 hari, RM6,000 satu hari. Sedangkan rakyat kena bayar bil ni. Dia tak bayar bil, tapi kita kena bayar 100% tambahan ni. Kenaikan 100%. Mungkin orang UMNO tak kena bayar kot. Orang pakatan saja kena bayar 100%, orang UMNO kecuali kot. Okey. Itu satu bulan RM6,000, 2.2 juta. Jawapan dalam parlimen. Okey. Bil air dia RM330,000 setahun. Saya nak beritahu ni, bagi dengan 365 hari. 365 hari, ya. Maknanya RM900 satu hari. Kalau bagi kali dengan 30 hari satu bulan, maknanya satu bulan RM27,000 bil air Seri Perdana. Sedangkan Zoo Negara, saya dimaklumkan, katanya tak sampai RM10,000 sebulan. Kemudian maintenance of aircraft, kau terbang dia. Untuk makluman, ya, sejak dia jadi Perdana Menteri, saya nak beritahu untuk makluman you jugalah. Sejak dia jadi Perdana Menteri, ada 3 jet VVIP yang di refurbish begitu hebat, dan 2 helikopter. Maintenance kau minyak saja satu tahun 2012 14 juta. Maintenance penyelenggaraannya 174 juta. Maknanya 184 juta. Saya nak biar you faham tu di dalam ni secara detail. 184 juta satu tahun, kalau dibagikan dengan 365 hari, maknanya satu hari 500,000. Satu bulan kali 30 hari, maknanya 15 juta satu bulan. Ini wasatiyah apa ni? Rakyat, kena berjimat cermat, berhemat, kena tighten the belt dan sebagainya. Apalah ayat digunakan? Ayat yang elok-elok sajalah. Perdana Menteri, tapi dia enjoy. Nak menyelesaikan masalah, maka dia sacrifice. Apa dia? Potong 10%, 10% daripada dia punya entertainment allowance. Entertainment dia 16,000 sebulan, selain pada gaji lah. Mana 1,600. Muhyiddin Yassin 1,003. Pasal entertainment allowance dia 13,000. Menteri-menteri 10,000. Maknanya potong RM1,000 sebulan. Timbalan menteri 500. Dah. Campurkan semua jumlah ialah lebih kurang 50,000 setahun. 50,000 sebulan. Kali dengan 12 bulan, maknanya 600,000 ya jimatan. Rosmah berbaharajalela menggunakan jet kerajaan ke hulu ke hilir. Why can't she use kerajaan macam ni? Who is she? She is the wife of the Prime Minister. Tak termaktub dalam perlembagaan negara. Dia bukan wakil rakyat pun. Dia bukan menteri pun. Jawapan dia, saya pergi sana bukan nak bermain, nak bawa foreign investor datang ke Malaysia, nak mengharumkan nama negara. Kalau macam tu, jadi menteri sajalah. Hanifah Aman berhenti sebagai menteri luar negara kerana dia tak mampu agak nak mengharumkan nama negara. Mustafa Mohamed berhenti sebagai menteri perdagangan kerana dia tak layak, tak mampu, gagal nak bawa pelabur daripada luar negara. Maka itulah sebabnya Rosmah terpaksa dihantar. Agaknya, kalau betul kabinet luluskan, kabinet pun salah. Kabinet is in the wrong. Mana BPR hari ini? Apa tindakan BPR? BPR pun pilih bulu juga. Ikut arahan Perdana Menteri kata cek ini dia. Jadi saya nak cadangkan, demi negara dan kesejahteraan rakyat, Najib mesti berundur sekarang juga. No two ways about it.